never let them get inside your head. They'll tell you what to Minit pertama, loceng akan dibunyikan sekali, dan bila cukup 5 minit, loceng akan dibunyikan 2 kali. Keempat, tajuk pengucapan awam akan Adil Izzuddin Shah bin Syaifuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Nur Am. Izinkan saya membicarakan tentang pemimpin unggul negara sejahtera. Dalam memacu era pembangunan negara, seseorang pemimpin pastinya memiliki hasrat dan keinginan dalam memimpin negara yang tercinta. Pertama, bagi meneraju negara ini, seseorang pemimpin memerlukan ilmu untuk membangkitkan negara ini. Tanpa ilmu, tidak mungkin negara ini akan dapat dibangun. Dengan itu, sebagai seorang pemimpin, pendidikan percuma adalah perlu secara tidak langsung diberikan kepada sesiapa. Kita mampu untuk mencipta sebuah negara yang canggih di luar jangkaan kita sendiri. Presiden Soekarno pernah mengungkapkan, berilah saya 1,000, 100, bahkan 10 orang yang semangatnya berkobar-kobar. Dengan jiwa pemuda, maka akan saya gemparkan dunia. Oleh itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mewujudkan generasi yang terpilah agar pelapis terajung negara dapat dilahirkan. Sesungguhnya seseorang pemimpin unggul negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Bahasa Melayu indah santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemas kesusun, mohon bicara menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tugas satu Malaysia. Salam petah kata-kata buat saudara pengatur majlis. Barisan panel kehakiman penuh berkarisma. Guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang saya hormati. Izinkan saya merukai kata pemimpin unggul negara sejahtera. Hadirin yang dihormati, dalam era pemacu pembangunan, pastinya pemimpin punya visi dan misi bagi memartabatkan sebuah negara gah mercu antara bangsa. Indikator yang pertama, bagi meningkatkan kualiti dan integriti, pemimpin yang unggul akan memastikan negara bebas dari rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Bagi rakyat, menikmati pembangunan yang terus dan terus tanpa ada yang teranayah. Indikator yang kedua, pemimpin yang unggul akan memastikan bersifat adil dan saksama, tiada pengabaian mana-mana suara dan menerima pendapat pelbagai masyarakat. Dengan ini, keadilan dapat mengharmonikan negara. Indikator yang ketiga, pemimpin yang unggul akan bersikap sabar dalam melayani karenah rakyat dan melaksanakan kewajipannya sebagai pemimpin. Tuntasnya, pemimpin akan bersikap sabar, adil dan bebas dari rasuah bagi mengharmonikan negara. Dan terima kasih.
Kecil-kecil jangan disangka anak, besar-besar jangan disangka bapa. Saya Cili Padi dari SMK Abdullah Munshi berdiri di sini Irfan Habib bin Muhammad tadi untuk berbicara mengenai remaja berkualiti, kepimpinan berintegriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pengurus majlis, barisan panel hakim yang berintegriti, penjaga masa penghitung detik perjalanan, barisan pendidik yang berkarisma, para peserta yang saya kagumi, seterusnya para remaja pencetus revolusi yang saya muliakan. Menurut John Quincy, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih banyak bermimpi, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan jadi lebih baik, berarti kamu adalah seorang pemimpin. Datuk Said Akbar, Perdana Menteri Turki, yang mempunyai ilmu yang mendalam sehingga membantu sistem pengumpulan cukai di Turki. Nelson Mandela, pejuang menentang dasar apartheid dan menghentikan isu diskriminasi kulit di Afrika Selatan. Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India, seorang tokoh pecinta kedamaian dan sehingga hari ini beliau adalah inspirasi kepada seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin hebat ini pastinya menjadi idola dan contoh teladan yang terbaik kepada generasi hari ini. Namun, terdapat satu persamaan yang jelas kelihatan daripada pemimpin-pemimpin yang saya baru sebut tadi. Anda rasa apa persamaannya? Jika bukan, mereka pernah menjadi remaja kualiti sebelum mereka menjadi pemimpin yang berintegriti. Maka benarlah remaja berkualiti, kepimpinan berintegriti. Hadirin yang dihormati, berbagai usaha telah, sedang dan akan terus diusahakan oleh negara, terutamanya menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melahirkan remaja yang berkualiti. Contohnya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK yang diperkenalkan pada 1980 bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi diri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Beberapa rangkap daripada lirik lagu Sekolahku Sejahtera sudah cukup bagi membuktikan bahawa remaja adalah pewaris negara. Konsep Sekolahku Sejahtera yang diwujudkan oleh Menteri Pendidikan Negara kita, Dato' Dr. Razli Sidin, pada 21 Februari 2022 bertujuan untuk menerapkan 14 elemen penting dan bermakna dalam kehidupan kita. Jadi, daripada sini kita dapat kenal pasti bahawa pemimpin masa hadapan negara ditentukan oleh kualiti generasi muda pada hari ini, atau dengan lebih tepat di kalangan remaja di sini. Hadirin yang dihormati, pemimpin yang hebat ialah seorang insan yang memiliki personaliti yang mulia, dan dia mestilah seorang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara melebihi kepentingan dirinya sendiri. Jadi, akhir kata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut berbicara, ada minda fikir-fikirkanlah. Saya mohon undur diri. Segala yang baik dari Ilahi dan segala yang buruk atas kekurangan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berfikir sejenak
Siapakah kita 5 dasawasa yang lalu? Malaysia merupakan sebuah negara kecil bagai bintang pada siang hari yang memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Malaysia daripada cengkaman British. Namun kini dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Salam ekspektasi saudara pengerusi Barisan Federal Kehakiman penuh berintegriti, dip-dip berhormat yang dihormati, seterusnya para hadirin yang diberkati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria Ikatan Murni dan salam berpaduan. Sidang pendengar sekalian, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara merupakan ungkapan selamat seiring dengan ucapan saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, remaja berkualiti, pemimpin berintegriti. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, remaja bermaksud seseorang yang sudah mencapai akhir balik. Berkualiti pula membawa maksud sesuatu yang bermutu tinggi. Integriti ditakrifkan sebagai sifat jati diri, merangkumi keutuhan, kejujuran, seterusnya berpegang pada prinsip kita sendiri. Di sini akan saya rungkaikan dua fokus utama ciri remaja berkualiti untuk membentuk pemimpin berintegriti. Sidang hadirin sekalian, terus bersama-sama saya melayani matematik pertama saya, remaja berakhlak, integriti tersela. Budaya etika dan integriti adalah selaras dengan cabaran keempat, wawasan negara untuk membentuk atau melahirkan masyarakat yang kaya dengan nilai kerohanian dan keagamaan dalam diri mereka. Justru integriti yang diperoleh dapat menjadi benteng kepada kita, daripada terjebak dengan perkara-perkara yang negatif seperti merokok, melepak, maupun sebagainya. Sidang hadirin yang dimuliakan, remaja berpatriotik, jati diri, diperkasa, penyimpul pragmatik saya yang terakhir. Berdasarkan konotasi tajuk saya di atas, dapatlah disimpulkan betapa unggulnya semangat patriotik dan jati diri dalam jiwa anak-anak kita. Menurut Tan Sri Lampai, pemegang Yayasan Satu Malaysia mengatakan acuan kemerdekaan hanya sia-sia jika anak muda sekarang tidak kenal akan jati diri yang sebenar. Tanpa jati diri dan pedoman yang kukuh, masyarakat terutamanya remaja akan hilang jati diri dan akan terpesong dalam situasi yang merencatkan kemajuan diri dan nilai keharmonian dalam diri mereka. Saudara-saudari yang dimuliakan sekalian, sebagai penggulung bicara ucapan saya, remaja golongan majoriti dalam masyarakat perlu sedar akan cabaran-cabaran mendatang dalam dunia alat digital. Remaja haruslah bersedia berbakti, memelihara perpaduan dan memimpin untuk membentuk tamadun manusia dengan lebih hebat. Ayo remajaku, mari kita gegarkan dunia, mengharumkan nama negara. Remaja hari ini, pemimpin hari esok, minta undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pengacara Madrid, Kombinasi Hakim Tipsi Ceputan, selanjutnya hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Sesungguhnya
firman-firman Allah yang menggetarkan jiwa dalam Al-Quran, kitab paling mulia. Awal Nabi Adam AS diajar agar mengerti dan memahami. Nabi Ibrahim AS diajar agar berfikir dan bertafsir. Bahkan anjuran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada Nabi Muhammad SAW menjelaskan usaha mendidik manusia tidak ada waktunya. Kerana itu, percayalah, remaja berkualiti, kepimpinan berintegriti. Begitulah madu ucapan yang akan saya sajikan kepada anda semua pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, bagaimanakah yang dikatakan remaja yang berkualiti yang mampu menjalankan arah kepimpinan berintegriti? Maka dengarkanlah hayatilah cetusan minda kurniaan Allah. Ujar pertama, remaja berintelektual, kepimpinan berintegriti, menerusi pelan induk pembangunan pendidikan, institusi sekolah sentiasa ditambah baik, durang pendidikan dirapatkan, sekolah wawasan diwujudkan, sekolah kebangsaan diperkatakan, semuanya untuk menyemai budaya intelektual dalam kalangan remaja dan perpaduan ke arah keluarga Malaysia teguh bersama. Hadirin, ujar kedua, remaja berwawasan, kepimpinan berintegriti. Tun Abdul Wahid Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri yang kelima, pernah kata bahawa insan bukan sahaja hanya mempunyai ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, bahkan ia juga meliputi sebagai aspek serta akhlak yang tinggi pula ada pada seseorang itu. Ayo hadirin, saya ingin menarik anda semua, kita kembali ke sejarah melalui sirah tak kala Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi usia remaja. Konstantinopel menjadi tawanannya. Hadirin, di negara kita pula, pejuang negara Roslido sanggup berkorban nyawa, menitiskan darahnya untuk negara tercinta. Ayo hadirin, saya ingin anda tepuk dada, tanya hati, apakah yang mampu kita sumbangkan buat negara tercinta? Ujar yang ketiga, remaja pewaris kepimpinan berintegriti. Dr. Yusuf Al-Qadawi menyatakan, jika ingin melihat pemimpin masa hadapan, lihatlah generasi hari ini. Saya ingin mengetahui bagaimana rupakah bumi pada suatu hari nanti. Tetapi kepada siapakah saya harus tujukan persoalan ini? Pada mak lempit yang sempit, atau pada kekasihnya yang asyik bertepik, ataupun pada peminta sedekah yang bertebaran di jalanan sedang bersabung demi kelangsungan hidupnya? Hadirin, kesimpulannya, remaja berkualiti menjelaskan toleransi yang simbiotik antara institusi pendidikan berkualiti, golongan remaja berdedikasi dan kemenjadian pelajar, menjelaskan kepimpinan berintegriti. Apabila ini kita jalan, maka benarlah remaja berkualiti, kepimpinan berintegriti. Sebelum saya menutup diri, izinkan saya melapaskan serangkap pantun yang sungguh berarti. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke padang ajar, ibarat bunga tidak berkembang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Aina Insyirah binti Muhammad Fazli selaku wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir dalam pertandingan pengucapan awal ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ucapan berkaitan dengan remaja berkualiti, pemimpin berintegriti. Dalam meniti kehidupan pada marca pada, umum mengetahui bahawa kepimpinan yang unggul bertunjangkan pemimpin yang beramanah. Oleh itu, kita seharusnya memilih pemimpin khususnya pada peringkat awal terdiri daripada golongan remaja yang berkualiti. Namun begitu, apakah itu golongan remaja berkualiti? Remaja berkualiti merupakan golongan remaja yang sentiasa, maafkan saya, mempunyai tahsia diri yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, diikuti juga dengan tidak menghadapi masalah untuk mencari jalan penyelesaian yang sesuai untuk membuat keputusan yang tepat. Hadirin yang dihormati sekalian, bagaimanakah remaja berkualiti boleh melahirkan kepimpinan berintegriti?
Sebelum itu, apakah itu kepimpinan berintegriti? Kepimpinan berintegriti merupakan satu kepimpinan yang mengutamakan sifat kejujuran. Remaja berkualiti dapat melahirkan kepimpinan yang berintegriti. Perkara tersebut dikatakan demikian kerana mereka telah dipraktikkan dengan nilai-nilai murni, khususnya nilai bertanggungjawab. Perkara ini membolehkan mereka menunjukkan kredibiliti yang bermutu dalam memimpin sesuatu organisasi. Bukan itu sahaja, mereka juga mengutamakan kewibawaan, kesejahteraan, keamanan serta keadilan dalam mengetuai sesuatu persatuan ke arah lebih cemerlang. Perkara ini persis dengan peribahasa yakni bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Selanjutnya, mereka tidak akan berasa senang apabila berlakunya penganiayaan serta ketidakadilan kerana sudah tertanam dalam diri mereka sifat-sifat yang terpuji yang diimplementasikan pada usia muda. Oleh disebabkan itu, apakah inisiatif yang boleh diambil untuk melahirkan remaja berkualiti? Antaranya ialah ibu bapa boleh menerapkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri anak-anak sejak usia muda. Ini kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh menjadi suri teladan terhadap anak-anak untuk membentuk kepribadian yang mulia dalam diri anak. Sementara hal itu, pihak sekolah juga memainkan peranan untuk menerapkan nilai disiplin kepada setiap para pelajar, seperti sentiasa memastikan mereka mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oleh disebabkan itu, natijahnya, maka terbuktilah bahawa remaja berkualiti boleh melahirkan kepimpinan yang berintegriti. Oleh itu kita apabila memilih seseorang pemimpin haruslah bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Sejajar dengan kata-kata hikmat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Sampai di sini saja pengucapan awal saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tepat dan waktunya, diftik syambutan, guru-guru, seterusnya, hadirin hadirat warga pendengar yang beriman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mesra, salam satu Malaysia. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja Berkualiti Kepimpinan Berintegriti. Warga pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui, pemimpin merujuk kepada seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin sesebuah kumpulan, organisasi atau negara. Perbendaharaan kata integriti pula pada asalnya bukan merujuk kepada konsep kehidupan manusia. Menurut Kamus Oxford, perkataan ini yang berakar umbi dari kata adjektif bahasa Latin integer merujuk kepada keutuhan sebuah struktur atau binaan. Hadirin yang dihormati sekalian, kualiti yang perlu diterapkan dalam jiwa seseorang pemimpin yang cemerlang ialah memiliki personaliti yang mulia. Hal ini adalah kerana personaliti yang baik akan menambat hati semua orang tanpa mengambil kira sama ada dilihat ataupun tidak. Oleh kerana itu, seseorang pemimpin yang mempunyai personaliti yang baik akan dapat berjaya dalam kehidupan. Selain daripada itu, seseorang pemimpin juga sewajarnya berani dan bersedia untuk menghadapi apa-apa risiko. Hal ini demikian kerana kualiti ini dapat membantu mereka marah ke arah impian mereka di samping membina keutuhan mental dan emosi yang kukuh. Secara tidak langsung, generasi pemimpin yang cemerlang dan mempunyai jati diri yang kukuh dapat dilahirkan. Oleh kerana itu, jelaslah kepentingan, sifat keberanian dan kebersediaan dalam seorang pemimpin
demi kesejahteraan mental dan emosi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, individu yang berintegriti akan sentiasa mengikut segala peraturan kerana takrif integriti yang memerlukan individu tepat dengan prinsip moral dan nilai etika tanpa mengambil kira sama ada dilihat ataupun tidak. Tuntasnya, menjadi seorang pemimpin yang berintegriti, seorang manusia itu wajarlah menjadi insan yang bermoral dan beretika. Dalam konteks kepemimpinan pula, seorang integriti menjadi teras utama untuk dijadikan asas penilaian keberkesanan barisan kepemimpinan dalam apa jua situasi. Tuntasnya, seorang pemimpin yang mempunyai integriti yang tidak dapat dipastikan akan menyebabkan integriti kumpulan dan organisasi manusia yang dipimpinnya turut diragukan. Menurut kata-kata cendekiawan Albert Einstein, integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dreadful and dangerous. Jadi, remaja berkualiti yang memiliki sifat ini bakal menjadi cerminan pemimpin yang berintegriti. Hadirin sekalian, menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana pendapat manusia yang berbeza antara satu sama lain. Integriti penting kerana dengannya kita dapat mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam urusan dengan pelanggan, mengelakkan salah guna kuasa, mengelakkan berlakunya rasuah, dan sudah tentu meyakinkan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepimpinan sebenarnya adalah penonjolan ciri-ciri dalaman kepribadian kita yang terhasil daripada disiplin dan amalan mulia yang telah diterapkan sepanjang hidup, dan salah satunya ialah sifat integriti yang menjadi pedoman remaja kini. Akhir kala, sekian, terima kasih. Memimpin supaya tegak, membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau menarik naik kalau sudah terdincir jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya yang datang mengancam. Demikian tafsiran pemimpin dalam konteks pemikiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Sejambak apresiasi buat pimpinan majlis, barisan panel hakim yang berpaksikan kepada kebijaksanaan dan keadilan, penjaga masa yang setia menanti detiknya di jemputan seterusnya, hadirin hadirat warga pemimpin yang budiman. Pemimpin unggul negara sejahtera, begitulah bunyinya mauduk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum lidah meluncur dengan lebih laju, izinkan saya memberi takrifan pemimpin secara kontekstual. Pemimpin merujuk kepada seseorang yang mampu memimpin orang lain ke arah kebaikan. Kepimpinan yang unggul dianggap paling berkesan kerana ia mampu membawa perubahan dan pembaharuan yang positif kepada rakyat. Oleh itu, dermaga perbincangan pada hari ini saya bakal layarkan berdasarkan dua indikator. Pemimpin unggul berkemahiran menghadapi perubahan dan mendepani kenyataan sebagai indikator utama, dan pemimpin unggul berpemikiran bijaksana sebagai indikator kedua. Dalam inti kepimpinan pemimpin yang unggul amat perlu dua kemahiran yang penting: kemampuan untuk menghadapi perubahan dan mendepani kenyataan, serta berani memikul tanggungjawab untuk mencipta masa depan yang lebih sejahtera. Kepimpinan memiliki kedua kemahiran ini amat penting bagi kelangsungan hidup dan keharmonian di dunia ini. Keluarga, masyarakat maupun komuniti perlu berjaya mengukuhkan kemampuannya serta bersikap fleksibel dalam menghadapi cabaran, serta berani merebut peluang yang muncul. Sebagai contoh, wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia baru-baru ini telah menunjukkan tahap kepimpinan terbaik pemimpin-pemimpin negara tertentu dalam usaha mereka menangani wabak yang merebak dengan cepat dan tular ini, dan usaha mereka untuk mengembalikan semula ekonomi negara yang berada pada tahap yang kritikal. Maka pemimpin unggul yang bercirikan kemahiran menghadapi perubahan dan mendepani kenyataan mampu mencorakkan negara ke arah yang lebih sejahtera, aman dan harmoni. Hadirin yang dimuliakan, menelusuri indikator saya yang kedua pada hari ini, pemimpin unggul berpemikiran bijaksana. Secara umumnya, tugas dan peranan pemimpin bukanlah perkara yang mudah.
bagi menjadi pemimpin yang berwibawa, ia memerlukan tahap kepimpinan yang tinggi, bahkan tidak sama dengan orang lain. Dalam konteks Islam, seorang pemimpin yang dipilih perlulah mempunyai kemahiran untuk menguruskan hal ehwal dunia, siang satu dunia dengan penuh kebajikan agar rakyat dapat merasai faedah yang terbaik. Perlu ditekankan bahawa pemimpin perlu sentiasa prihatin terhadap kebajikan kelompok yang dipimpin, kerana kebijakan dalam kepimpinan yang ke tahap yang lebih tinggi, bahkan ganjaran kehidupan rakyat yang lebih sejahtera akan mampu digapai. Warga intelektual yang saya hormati sekalian, sebagai penutup bicara perbincangan, pemimpin yang dipilih untuk melaksanakan amanah kepimpinan dalam apel jua kapasiti, sama ada sebagai pemimpin masyarakat, komuniti maupun negara, perlulah sentiasa prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan kelompok yang dipimpin. Sehubungan itu, sebagai pemimpin yang ikhlas dan jujur dalam memenuhi amanah tanggungjawab yang diberikan, adalah penting bagi pemimpin itu untuk membalas kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan berbakti dan memelihara kebajikan rakyat secara keseluruhan. Akhirul kalam, pemimpin unggul mampu membentuk sebuah negara yang lebih sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq. Siapakah yang dapat menyatupadukan seantero warga Malaysia? Siapakah yang dapat melahirkan masyarakat bermoral dan beretika? Siapakah yang dapat memartabatkan negara menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang? Tidak lain, tidak bukan pemimpin unggul. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, barisan intelektual kehakiman yang pasti berkiblatkan keadilan, para pendidik cendekiawan terbilang dan seterusnya sidang Dewan Pasak Pimpinan. Assalamualaikum. Salam pemanis kata, pembuka bicara. Pemimpin unggul, negara sejahtera. Begitulah terungkapnya tajuk yang akan saya sajikan pada pagi yang berbahagia ini. Sidang Dewan yang beriman dan budiman. Negara akan lebih maju dan berkembang pesat jika kita mempunyai ramai pemimpin yang hebat, berkarisma dan berkhidmat dengan penuh dedikasi. Rembuhan idea saya yang pertama, pemimpin berkesan, negara sejahtera. Apakah peranan pemimpin berkesan? Seorang pemimpin berkesan haruslah berperanan sebagai pemikir, perancang, pengurus, penggerak perubahan, penasihat dan pendidik. Dalam usaha menjadi pemimpin yang berkesan, individu itu harus menguasai 3 kemahiran. Yang pertama, kemahiran taktikal. Yang kedua, kemahiran konseptual. Dan yang ketiga, kemahiran hubungan kemanusiaan. Rembuhan idea saya yang kedua, pemimpin berilmu pencetus negara sejahtera. Dengan ilmu, pemimpin itu dapat menangani masalah yang menimpa. Salah satu faktor zaman kejatuhan atau zaman gelap barat ialah disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dalam diri. Tanpa ilmu, negara mudah disabotase dan diserang anasir-anasir yang membawa tipu daya yang memusnahkan. Maka benarlah pemimpin berilmu pencetus negara sejahtera. Sidang umat bermatlamat. Rembuhan idea saya yang ketiga dan yang terakhir, kepimpinan berkesan menjadi ikutan. Adakah para hadirin masih ingat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri keempat negara bertuah ini? Selepas persaraannya, nama Dr. Mahathir terus terpahat sebagai bapa pemodenan Malaysia, negarawan ulung yang menjadikan Malaysia sebuah negara moden, makmur, ceria dan penuh bertenaga. Beliau telah menjadi penyelamat dalam krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998 dengan beraninya melaksanakan rejim kawalan pertukaran asing terpilih. Beliau telah menjadi idola ramai kerana keberkesanan dalam tampuk kepimpinan beliau.
sidang Dewan yang budiman, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya melafazkan serangkap pantun yang sungguh bererti. Ikan sembilan, ikan pelotan, dibeli teruna pulang ke desa. Pemimpin unggul jadi ikutan negara sejahtera sepanjang masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resah bunga mudah layu, jangan dijemur di atas meja. Kalau yang mata dah mula kuyup, silakan keluar membasuh muka. Melapis kuntum di atas papan, mawar merah dibuat jualan. Assalamualaikum buat mencapai. Lafaz bismillah kita mulakan. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya meminjam minda dan telinga anda untuk sama-sama kita menghayati dan mendengar pembicaraan kita pada hari ini. John C. Maxwell pernah berkata, seorang pemimpin ialah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Justru tunjang yang bagaimanakah bakal membentuk pemimpin unggul negara sejahtera. Yang dihormati pengurusi majlis, barisan pendengar hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin sekalian. Saya, Fatih Nabiha binti Abdul Rashid dari SMK Abdullah Munshi, ingin berbicara tentang pemimpin unggul negara sejahtera. Benarkah pemimpin unggul dapat membina negara yang sejahtera? Siapakah pemimpin unggul? Apakah kaitannya dengan negara yang sejahtera? Pemimpin unggul adil sifatnya, tertib akhlaknya, baik budinya, tajam akalnya, berhikmah katanya. Amanah digenggam, budi ditabur, rakyat terpelihara, negara sejahtera. Istimewanya dia bukanlah kerana hartanya, berkuasanya dia bukanlah kerana pengikutnya. Pemimpin unggul sedia berhemat demi kepentingan rakyat. Pemimpin unggul sanggup sama-sama bertatih merendah ranjang sengsara agar kebajikan rakyat terbela. Dia derita jika anak bangsanya sengsara, dia gembira jika anak bangsanya bahagia. Dialah nadi negara, tidak mudah namun tidak goyah, payah untuk diganggu gugah, ancaman disanggah, negara gagah, aman sejahtera. Menyatu-padukan rakyat berbila bangsa di bawah satu wadah yang sama, dia pemimpin yang memadu negara ke arah sejahtera. Dia membawa negara ke pesada jaya, maju tiada mundur, marah ke hadapan. Sejarah jadi azimat, wawasan kejayaan jadi amanat. Saat gawat menerjang, dalam tenang dia mencari solusi. Tiga bencana menerjang, dia tegak menjadi perisai. Kala keperitan melanda rakyat, dia cekal menitik semangat. Kerana baginya, sejahtera itu dimulakan oleh seorang pemimpin biasa yang unggul dalam hati setiap rakyat. Dunia telah melihat barisan pemimpin unggul menentang zaman seperti Nabi Muhammad SAW, Abraham Lincoln, Nelson Mandela dan ramai lagi. Tepuk dada, tanya meja. Bukankah pemimpin unggul dapat menjamin kesejahteraan negara? Setiap insan mampu menjadi penguasa. Akan tetapi, mampukah seorang penguasa menjadi pemimpin unggul di hati rakyat jelata? Sama-sama kita renungkan. Cucuk sanggul hanyut ke muara, pemimpin unggul negara sejahtera. Yang baik sudah pastinya datang dari Allah SWT dan yang buruk datangnya dari kelemahan diri sendiri. Pak Haji menjahit kopiah dijahit, kaldu yang utuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Berdebat. Cikgu pun bersama memenuhi debatan tersebut. Baiklah, tempat ketiga bagi pertandingan pengucapan awal serta kalimah setelah
Johan bagi pertandingan